Assalamualaikum, kami daripada grup CS 2531A. Kami ingin membentangkan tentang COVID-19. Ini ialah isi-isi yang ingin kami bentangkan. So, saya Raimi Hazim bin Abdul Razak, nombor kad 2020496-402. Pembentangan saya ialah apa itu COVID-19 atau nama sebenarnya penyakit coronavirus 2019. Virus ini menyebabkan seseorang itu dapat penyakit seperti demam, sakit badan, batuk, sukar bernafas, pening kepala. Yang kedua, berapa lama virus COVID-19 bertahan pada benda-benda di sekeliling manusia? Terdapat 9 benda iaitu kotak 2 ke 4 jam, tembaga 2 ke 4 jam, aluminium 2 ke 8 jam, sarung tangan 8 jam, plastik 2 ke 3 hari, besi 2 ke 3 hari, kayu 4 hari, kaca 4 hari, kertas 4 ke 5 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiqah binti Muhammad Rizal, nombor matrik 2020847402. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang bagaimana COVID-19 merebak. Berdasarkan maklumat terkini oleh COVID-19 berjangkit dari individu ke individu melalui titisan pernafasan atau sentuhan. Virus COVID-19 disebarkan melalui titisan cecair atau droplet yang terhasil daripada percikan air liur ketika bercakap atau batuk dan bukan secara bawaan udara iaitu airborne, tetapi droplet iaitu titisan cecair. Virus COVID-19 boleh tersebar akibat titisan air ataupun droplet daripada individu bergejala. Ia merebak melalui batuk dan bersin oleh individu bergejala, sentuhan dengan individu bergejala, dan apabila seseorang menyentuh permukaan yang tercemar dengan virus. Seterusnya kepada simptom COVID-19. Menurut WHO, World Health Organization, simptom COVID-19 boleh terbahagi kepada 3 bahagian iaitu simptom biasa ditemui pada pesakit, simptom yang kurang biasa ditemui pada pesakit dan simptom yang serius. Simptom yang biasa ditemui ialah demam, batuk terik dan keletihan. Seterusnya, simptom yang kurang biasa ditemui pada pesakit termasuk sakit badan, sakit tekak, cerit-birit, konjungtivitis, sakit kepala, kehilangan daya bau atau kehilangan daya rasa, kenaikan ruam pada kulit atau perubahan warna pada hujung jari kaki atau jari tangan. Seterusnya pada simptom serius yang boleh ditemui pada pesakit berdasarkan WHO ialah kesukaran bernafas atau kesesakan nafas, sakit dada atau merasa tekanan pada dada dan kehilangan kebolehan untuk bertutur atau bergerak. Oleh itu, Kementerian Kesihatan Malaysia menasihati penduduk jika anda mengalami simptom-simptom seperti batuk, demam, sesema dan sukar bernafas, anda dinasihatkan untuk membuat saringan kesihatan di hospital. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nasyatul Nida Binti Abdul Rashid. Saya akan membentangkan tentang kebaikan dan keburukan COVID-19 kepada negara. Seperti yang kita lihat, COVID-19 telah memberi kesan negatif kepada negara, tetapi mereka tidak tahu bahawa terdapat juga kesan positif yang ditingkatkan. Di sini saya telah membagikan kepada beberapa sektor iaitu perniagaan dan pekerjaan, pendidikan dan agama. Untuk perniagaan dan pekerjaan, keburukan untuk sektor ini ialah masalah disiplin dan kerugian di mana pekerja yang bekerja di rumah tidak sepenuhnya akan melakukan pekerjaan seperti berada di tempat kerja. Manakala dari segi perniagaan, mereka tidak dapat membuka perniagaan mereka dan mengalami kerugian di mana pekerja akan dibuang. Untuk kebaikan pula, perniagaan atas talian, untuk pekerja-pekerja yang dibuang, mereka dapat menjalankan perniagaan atas talian. Manakala untuk pekerja yang bekerja di tempat kerja, mereka dapat menjimatkan perbelanjaan dari segi tol, minyak dan sebagainya.
Untuk pendidikan, masalah yang dialami ialah capaian internet dan alat berantai pintar, di mana kita tahu 36.9% pelajar tidak mempunyai berantai pintar dan capaian internet, di mana pelajar-pelajar ini tergolong dalam golongan susah. Untuk kebaikan pula, pesara guru dan pelajar dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang IT, di mana dapat membuka minda untuk mereka belajar dengan lebih luas. Manakala dari segi agama, keburukannya ialah ibadah agama, kuliah dan kelas agama tidak dapat dijalankan secara bersenuka. Tetapi dari segi kebaikan, dapat mengeratkan silaturahim, di mana mereka dapat mengadakan ibadah bersama-sama dengan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Islam Binti Hisham. Saya akan membentangkan tentang langkah-langkah mencegah COVID-19. Langkah yang pertama ialah mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Contohnya, sentiasa membasuh tangan dengan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer yang mengandungi alkohol. Selain itu, selepas pulang ke rumah, kita hendaklah segera mandi dan membasuh pakaian yang telah dipakai supaya kita dapat memastikan diri kita bebas daripada segala kuman dan virus. Hal ini kerana virus ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita lihat dengan mata kasar, maka wajarlah kita untuk sentiasa menitik beratkan semua perkara yang berkaitan dengan kebersihan. Seterusnya, kita mestilah sentiasa memakai pelitup muka jika keluar rumah. Hal ini kerana berdasarkan kajian menyatakan bahawa seorang individu boleh dijangkiti melalui batuk ataupun bersin kepada orang yang bergejala. Maka, sebagai inisiatif awal, kita mestilah memakai pelitup muka kerana kita tidak tahu siapa yang bergejala di sekitar kita. Selain itu, kita juga tidak disarankan untuk menyentuh muka, hidung ataupun mulut kerana tangan merupakan bahagian tubuh yang paling kotor dan berhubung langsung dengan benda. Kuman juga suka untuk duduk di permukaan tangan kita kerana terdapat banyak protein hasil dari sel-sel kulit mati yang menjadi sumber makanan mereka. Justru itu, kita mestilah sentiasa membersihkan tangan kita selepas menyentuh suatu barang. Langkah seterusnya ialah jika mempunyai gejala demam, batuk atau alami kesukaran bernafas, segeralah mendapatkan rawatan di klinik ataupun hospital untuk mengenali pasti status penyakit. Hal ini penting kerana gejala-gejala tersebut mempunyai ciri-ciri simptom COVID-19. Maka jika kita dapat mengesan dengan lebih awal, penularan virus ini juga dapat diputuskan. Selain itu, kita disarankan untuk duduk di rumah jika tidak sihat ataupun keluar jika ada keperluan sahaja. Hal ini kerana jika kita keluar rumah atau pergi ke kawasan awam, risiko untuk kita dijangkiti juga akan meningkat. Tambahan pula bagi golongan yang berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pengidap penyakit kronik ataupun wanita hamil. Langkah seterusnya ialah jaga penjarakan sosial dengan mengelakkan 3S, iaitu sesak, sempit dan sembang dekat. Kita disarankan untuk mengelakkan diri daripada mengunjungi tempat yang sesak dan sempit kerana kita mestilah sentiasa menjaga jarak supaya tidak bersentuhan dengan individu lain. Selain itu, jika kita hendak bersembang, penjarakan 1 meter juga diperlukan kerana berdasarkan kajian virus COVID-19 ini boleh tersebar melalui tisisan cair yang terhasil daripada percikan air liur ketika bercakap atau batuk. Kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa pandemik COVID-19 ini telah pun menjadi satu ancaman besar di seluruh dunia. Virus ini juga terus meningkat dari hari ke hari jika kita semua alpa dan mengambil remeh tentang hal ini. Maka sudah tiba masanya masyarakat melaksanakan peranan dan tanggungjawab masing-masing, terutamanya dengan mematuhi segala arahan serta larangan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa supaya kita dapat sama-sama menentang virus ini. Sekian, terima kasih.